Rakyat Terengganu pernah digemparkan dengan kelibat keris gergasi yang muncul di sebuah pulau di negeri itu. Namun kini bukan kisah rakyat maupun legenda yang menjadi kebanggaan penduduk, tetapi sebuah projek menarik yang bakal membawa nama Terengganu sebagai kawasan tarikan pelancong. Ikuti laporannya bersama wartawan Yushairi Yusof. Atas usaha Yayasan Coral Malaysia, galeri dasar laut pertama di Asia dibina pada November 2006 di Pulau Bidong, Terengganu. Ibarat mencipta sebuah akuarium yang besar, galeri ini mula dipenuhi dengan pelbagai tukun tiruan seperti perahu payang, batu bersurat, tepak sirih, tengkolok, keris dan gerbang negeri Terengganu yang ditenggelamkan kira-kira 30 kaki dari permukaan air. Galeri dasar laut ini dibina bagi meningkatkan kesedaran orang ramai terhadap kepentingan pemeliharaan ekosistem marin selain dapat menarik lebih ramai penyelam untuk menerokai keunikan galeri ini. Anggaran kasar kita, walaupun kita belum ada angka rasmi, anggaran kita setahun lebih kurang 240,000 penyelam scuba yang datang dari luar negara ke Malaysia, kerana mereka tahu bahawa di sini destinasi scuba di sini adalah antara yang paling menarik di dunia, termasuk negeri Terengganu. Saban tahun, kumpulan aktivis ini mengorak langkah merealisasikan impian mereka apabila tahun ini bas dan lori pula menjadi objek taruhan mereka. Sebuah bas yang boleh membawa 44 penumpang dan sebuah lori yang biasanya dilihat mengangkut pasir dan tanah dibawa dari Selangor ke Terengganu, seterusnya ditunda ke Pulau Bidong. Merentas jarak 580 km dan menempuh perjalanan 11 jam dengan kos puluhan ribu ringgit. Semua ini dibelanjakan untuk memastikan khazanah laut tidak pupus. Sempena Hari Pemeliharaan Alam Sedunia 2010, dua kenderaan berat ini secara rasminya menjadi penghuni dasar laut Pulau Bidong yang bertujuan menarik lebih banyak spesies ikan dan membantu pembiakan terumbu karang menghiasi galeri itu. Sudah pasti, apa yang dilakukan Yayasan Coral Malaysia, Metrobus serta pemantauan berterusan warga Universiti Malaysia Terengganu ini memberi nafas baru kepada habitat marin. Hari ini Pulau Bidong menerima tetamu yang luar biasa. Sebentar saja tadi saya baru melihat bagaimana mereka menurunkan sebuah bas dan sebuah lori untuk jadikan tempat pembiakan bagi terumbu karang. Kejayaan hari ini sebenarnya untuk generasi yang akan datang. Yushairi Yusof, laporan untuk Bernama TV. Pulau Bidong namanya tidak sepopular pulau-pulau yang lain di Terengganu. Namun yang uniknya, ia kaya dengan tinggalan sejarah pelarian perang dari Vietnam. Jika keunikan itu dimanfaatkan sepenuhnya, Pulau Bidong yang juga menempatkan sebuah galeri dasar laut Malaysia ini pastinya berpotensi menjadi destinasi pelancongan antarabangsa. Sejak ditutup dengan rasmi sebagai kamp pelarian perang Vietnam pada 30 Oktober 1991, Pulau Bidong terbiar begitu sahaja. Tugu peringatan, gereja, sekolah dan rumah sakit menjadi bukti tinggalan mereka sehingga pulau ini diberi julukan sebagai Mini Saigon, Little Saigon, Pulau Orang Hanyut dan Pulau Vietnam. Justru tidak hairanlah ada pihak yang beria-ia mahu menjadikan kawasan ini sebagai destinasi pelancongan dunia satu hari nanti. Cetusan idea berani itu digerakkan Presiden Yayasan Coral Malaysia, Jamhariah Jaafar, yang jelas komited dengan rancangan rapi yang sudah dimulakan sejak 4 tahun lalu. Apa yang boleh sumbang pada konservasi? Macam mana ia boleh menarik orang melihat kededahan laut? So, bila kita letak kawasan pasir, bila kita letak replika jadi tukun tiruan, ada spesies yang masuk, start masuk. Macam kita letak rumah kayu bakau di depan Universiti Malaysia Terengganu tu, razorfish, nudie branch, dan selama ni kita tak pernah nampak, tiba-tiba datang. So kita jadikan dia satu kawasan rumah ikan sekarang. So benda yang sama kita harap benda ni akan berlaku. Ini lagi interesting. Ada orang cakap dumping erosion. But kalau kita tak cuba, kita tak tahu. Kan, at least kita try. Usaha Yayasan Coral Malaysia ini turut disokong sepenuhnya Tourism Malaysia apabila saban tahun melihat pelbagai projek melindungi dan memelihara terumbu karang ini mula menampakkan hasil. Projek ini adalah satu projek jangka masa panjang.
Maknanya bukan untuk tahun ini tetapi untuk 20-30 tahun akan datang kita akan dapat insyaAllah bilangan pelancong yang meningkat. Kini Pulau Bidong yang dikenali sebagai pusat pemeliharaan konservasi marin menyaksikan Kerajaan Negeri Terengganu, Kora Malaysia dan Universiti Malaysia Terengganu bekerjasama menyeimbangkan usaha pemeliharaan dalam menjadikan pulau ini sebagai destinasi pelancongan bertaraf dunia. Pulau Bidong tidak dapat lari dari dikaitkan dengan pendatang haram Vietnam suatu ketika dulu. Namun, keindahan hidupan marinnya tidak diketahui ramai. Keunikan pulau ini mendapat pembelaan sewajarnya apabila Kerajaan Negeri Terengganu mewartakannya sebagai kawasan suci yang tidak boleh didiami. Kelebihan Pulau Bidong jika dimanfaatkan bakal menjadi destinasi pelancongan teragung di dunia, terutama kepada mereka yang berminat dengan aktiviti selam scuba. Kita ikuti laporan wartawan Yusairi Yusof yang berada di Pulau Bidong baru-baru ini sempena Hari Pemeliharaan Alam Sedunia 2010. Jika diperhatikan dari udara, pulau ini kelihatan umpama seekor penyu besar yang terdampar dan jika diterokai sekelilingnya ada sejarah silam yang mewarnai kehebatan pulau ini. Pulau Bidong dikenali sebagai Pulau Vietnam sejak 35 tahun yang lalu. Dianggapkan kira-kira 400,000 orang rakyat Vietnam pernah menjejakkan kaki di pulau yang terletak di Terengganu ini. Kini kelibat mereka tiada lagi. Yang tinggal hanyalah binaan-binaan sepanjang mereka menetap di sini setelah ia ditutup sepenuhnya pada 1991. Tugu peringatan, gereja, sekolah dan rumah sakit menjadi bukti tinggalan mereka sehingga pulau ini diberi jolokan seperti Mini Saigon, Little Saigon, Pulau Orang Hanyut dan Pulau Vietnam. Justru tidak heranlah ada pihak yang beria-ia mahu menjadikan kawasan ini sebagai destinasi pelancongan dunia satu hari nanti. Cetusan idea berani itu digerakkan Presiden Yayasan Kora Malaysia, Jamhariah Jaafar yang jelas komited dengan rancangan rapi yang sudah dimulakan sejak 4 tahun lalu. Apa yang boleh sumbang pada konservasi? Macam mana ia boleh menarik orang melihat kededanan laut? Bila kita letak replika jadi tukun tiruan, ada spesies yang masuk, start masuk. Macam kita letak rumah kayu bakau di depan Universiti Malaysia Terengganu tu. Razorfish, nudie branch, selama ni kita tak pernah nampak, tiba-tiba datang. So kita jadikan dia satu kawasan rumah ikan sekarang. So benda yang sama kita harap benda ni akan berlaku. Ini lagi interesting. Ada orang cakap dumping erosion. But kalau kita tak cuba, kita tak tahu. Kan, at least kita try. Usaha itu turut disokong sepenuhnya Tourism Malaysia apabila saban tahun melihat pelbagai projek melindungi dan memelihara terumbu karang ini mula menampakkan hasil. Projek ini adalah satu projek jangka masa panjang. Maknanya bukan untuk tahun ini tetapi untuk 20-30 tahun akan datang kita akan dapat insyaAllah bilangan pelancong yang meningkat. Diharapkan segala yang dimulakan di pulau ini akan sentiasa dipelihara oleh kita semua, apatah lagi melihat keterujaan orang luar mengagumi khazanah sedia ada di Malaysia khususnya. I would say people take care of your garbage, don't throw everything everywhere because unfortunately this beautiful reef is full with waste, with cans, with plastic bags, with plastic bottles, so this is probably something to be aware of. And then, yeah, come to visit Bidong Island. It's a great place and I would like to share this experience which I've made with everybody out there. Baiklah saudara, sebelum ini nelayan Terengganu pernah gempar apabila melihat kelibat keris gergasi di sebuah pulau di sekitar Terengganu. Kini mereka mungkin semakin hairan jika memikirkan bagaimana sebuah bas dan sebuah lori boleh berada di tempat yang sama. Akan datang negeri penyu pasti menangis dalam gembira jika objek seperti kereta kebal dan pesawat Boeing atau Airbus berada di dalam laut sebagai tarikan pelancongan. Kita laporannya bersama wartawan Yusairi Yusof.
Semuanya atas usaha Yayasan Coral Malaysia yang sememangnya mempunyai idea tersendiri dalam mencorakkan aktiviti pemeliharaan terhadap hidupan marin terutamanya kelangsungan hidup terumbu karang. Bermula November 2006, sebuah galeri dasar laut pertama di Malaysia juga di Asia diwujudkan di Pulau Bidong yang terletak di Terengganu. Ibarat mencipta sebuah akuarium yang besar, galeri ini mula dipenuhi dengan pelbagai bentuk tukun tiruan seperti perahu payang, batu bersurat, tapak sirih, tengkolok, keris dan gerbang negeri Terengganu yang ditenggelamkan kira-kira 30 kaki dari permukaan air. Saya sebenarnya sangat sukalah bila benda-benda ni timbul. Because sekarang ni bukan hanya coral yang dapat negeri Terengganu ni, kita ada artificial reef. Satu benda yang amat berlainan. Yang jarang terdapat. Selalunya kita terpaksa pergi tempat-tempat yang jauh, selalunya tempat-tempat tokong-tokong, kapal-kapal jatuh tu terlalu dalam. So tempat ni dalam 30 kaki saja. So maknanya senang untuk discovery punya diver pun dia orang boleh pergi, dia nampak. Even kalau snorkels tu dia orang pergi snorkeling, mungkin dari tu dia pun nampak juga. Anggaran kita setahun lebih kurang 240,000 penyelam scuba yang datang dari luar negara ke Malaysia, kerana mereka tahu bahawa di sini destinasi scuba di sini adalah antara yang paling menarik di dunia, termasuk negeri Terengganu. Saban tahun, kumpulan aktivis ini semakin mengorak langkah dalam merealisasikan impian mereka apabila tahun ini, bas dan lori pula menjadi objek taruhan mereka. Sebuah bas yang boleh membawa 44 orang penumpang dan sebuah lori yang biasanya dilihat mengangkut pasir dan tanah dibawa dari Selangor ke Terengganu seterusnya ditunda ke Pulau Bidong. Merentasi jarak 580 km, menempuh perjalanan 11 jam dengan kos puluhan ribu ringgit, semua ini dikorbankan untuk memastikan khazanah laut kita tidak pupus. Bersempena Hari Pemeliharaan Alam Sedunia 2010, dua kenderaan berat ini secara rasminya menjadi penghuni dasar laut pulau ini yang bertujuan untuk menarik lebih banyak spesies ikan dan membantu pembiakan terumbu karang seterusnya menghiasi galeri ini pada masa akan datang. Sudah pasti apa yang dilakukan Yayasan Coral Malaysia dan apa yang disumbangkan pihak Metrobus serta pemantauan berterusan warga Universiti Malaysia Terengganu UMT ini memberi nafas baru kepada habitat marin. Hari ini Pulau Bidong menerima tetamu yang luar biasa. Sebentar saja tadi saya baru melihat bagaimana mereka menurunkan sebuah bas dan sebuah lori untuk jadikan tempat pembiakan terumbu karang. Kejayaan hari ini adalah untuk generasi akan datang. Mr. Yusof fokus hari ini.